Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Donna selaku pensyarah bagi subjek pengurusan kewangan dalam seni. Kami akan membentangkan tentang hasil kerja kumpulan kami untuk assignmen kedua yang bertajuk Hutang versus Equity. Untuk definisi hutang, Chen 2020 menyatakan bahawa hutang merupakan sejumlah wang yang dipinjam antara satu pihak dengan pihak yang lain. Beliau turut menghujahkan bahawa satu perjanjian biasanya akan dilakukan sebelum penghutang meminjam wang yang diinginkan. Menurut jurnal The Economic Times 2020, definisi bagi hutang adalah apabila sesebuah syarikat memberikan pinjaman menggunakan wang dengan kadar faedah. Terdapat 4 jenis hutang yang dapat dikenal pasti dalam urusan kewangan manusia, iaitu hutang bercagar, hutang tidak bercagar, hutang pusingan dan gadai janji. Dalam jurnal capital.com, equity daripada dalam aspek pelaburan, equity ni merupakan satu prinsip aset bersama yang terdiri daripada bentuk bond, tunai dan secara tunai kepada sejumlah senario kewangan yang berbeza termasuk harta tanah dan saham. Menurut Fine Paper 2014, dalam artikel beliau ada menyatakan bahawa equity ni adalah salah satu perkongsian ataupun pembahagian pemilikan aliran pendapatan sebuah syarikat setelah hutang syarikat tersebut telah dibayar dan dilansaikan secara penuh. Okey, dalam artikel Byju's, equity adalah salah satu jumlah modal yang dilabur atau dimiliki oleh pemilik syarikat. Equity dinilai berdasarkan perbezaan antara liability dengan aset yang telah dicatatkan dalam penyata imbangan ataupun balance sheet dalam sesebuah syarikat. Menurut Fernando 2020 pula, equity ni adalah salah satu aspek yang penting dalam sesebuah organisasi ataupun mana-mana syarikat. Kerana equity ni dia merangkumi nilai kepentingan pelabur dalam bentuk saham dalam sesebuah syarikat. Hutang ialah wang yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak yang lain untuk memenuhi keperluan kewangan yang sebaliknya tidak dapat dipenuhi secara langsung. Hutang mempunyai syarat peminjaman dan harus dilunaskan pada tarikh yang dipersetujui. Hutang juga mempunyai faedah. Cara terbaik untuk menguruskan hutang bagi peminjam yang sukar membuat pembayaran berjadual. Hutang juga boleh dikategorikan kepada 3, iaitu pinjaman automatik, gadai janji dan hutang kad kredit. Setiap pemberi hutang akan mengenakan interest ataupun bunga kepada peminjam untuk mendorong peminjam membuat pembayaran dengan cepat dan membatasi pembelanjaan berdasarkan faedah. Kita melihat seterusnya ialah hutang korporat. Selain daripada kad kredit dan pinjaman, syarikat boleh menerokai jenis hutang lain seperti kertas komersial dan bond. Bond menurut Fabozzi 2000 merupakan instrumen hutang yang dikenali sebagai peminjam untuk membayar pemiutang yang dikenali sebagai pelabur dengan sejumlah wang yang dipinjam bersama dengan faedah. Bond korporat terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah bond korporat, yang kedua ialah nota hutang berjangka sederhana, yang ketiga ialah kertas hutang komersial dan yang keempat adalah security yang berdasarkan aset. Kita melihat hutang ini ada 2, iaitu hutang baik dan hutang lapuk. Kalau hutang baik, ia ialah hutang menguruskan kewangan dengan berkesan sehingga mudah membangunkan kekayaan yang ada, membeli apa yang diperlukan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk ketidakpastian. Ini termasuk gadai janji, membeli barang dan perkhidmatan yang menjimatkan wang pembeli, pinjaman pendidikan dan pinjaman pelaburan. Manakala hutang lapuk pula ialah jenis hutang yang mendatangkan faedah ke atas status kewangan individu. Namun, keterangan ini sesuai dengan kebanyakan perkara penting dalam kehidupan kita seperti kereta, TV dan pakaian. Contoh lain
ialah pinjaman kad kredit atau pinjaman gaji. Terdapat dua, hutang bercagar dan hutang tidak bercagar. Kalau hutang bercagar ialah hutang yang terjamin melibatkan bayaran balik. Cagaran ini lebih dikenali sebagai menggadaikan barangan yang berharga kepada pemberi pinjaman agar pihak peminjam tidak lari dari menjelaskan hutang seperti mana dalam perjanjian bersama. Berbeza dengan hutang tidak bercagar. Hutang tidak bercagar tidak melibatkan cagaran atau gandaian. Itu pemberi pinjaman dapat mengenakan cas di pengadilan untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman. Pemberi pinjaman menggunakan kelayakan kredit untuk menilai potensi pembayaran penjamin. Dalam kewangan dan perakaunan, ekuiti adalah nilai yang dapat dikaitkan dengan pemilik perniagaan. Nilai buku ekuiti dikira sebagai perbezaan antara aset dan liability pada kunci kira-kira syarikat. Sementara, nilai pasaran ekuiti berdasarkan pada harga saham semasa atau nilai yang ditetapkan oleh pelabur penilaian profesional. Ekuiti terbagi kepada dua, iaitu nilai buku ekuiti dan nilai pasaran ekuiti. Bagi nilai buku ekuiti, ekuiti disenaraikan pada nilai bukunya, nilai yang ditentukan oleh akuntan dengan menyediakan penyerta kewangan dan persamaan kunci kira-kira yang menyatakan formula seperti aset sama dengan liability ditambah dengan jumlah ekuiti, dan persamaan boleh disusun semula kepada ekuiti sama dengan aset ditolak dengan jumlah liability. Nilai aset syarikat adalah jumlah setiap aset semasa dan bukan semasa pada kunci kira-kira. Dan bagi nilai liability adalah jumlah setiap liability semasa dan bukan semasa di kunci kira-kira. Nilai ekuiti dikira dengan cara lebih terperinci dan merupakan fungsi dari akaun. Bagi nilai pasaran ekuiti pula, ekuiti biasanya dinyatakan sebagai nilai pasar yang mungkin jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai buku. Perbezaan kedua ini ialah kerana penyerta perakaunan berpandangan ke belakang, iaitu semua hasil adalah dari masa lalu. Sementara penganalisis kewangan berpandangan jauh ke depan untuk merapatkan apa yang mereka percayai akan prestasi kewangan. Jika syarikat adalah swasta, maka lebih sukar untuk menentukan nilai pasarannya. Sekiranya syarikat itu perlu dinilai secara formal, ia sering akan mengambil pekerja profesional seperti bank pelaburan, firma perakaunan, kumpulan penilaian atau firma penilaian batik untuk melakukan analisis menyeluruh. Ini merupakan gambaran bagi contoh pengiraan ekuiti. Terdapat 3 jenis hutang, iaitu hutang jangka panjang, hutang jangka menengah, dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang di mana perjanjian yang mewujudkan kewajiban antara peminjam, kredit, di mana kreditor itu telah pun bersedia memberi pinjaman kepada peminjam dan bersedia untuk membayar semula hutang secara angsuran. Contoh hutang jangka panjang adalah hutang pokok, hutang bunga, dan yang wajib dibayar. Tempoh hutang jangka panjang boleh memakan masa sehingga mencapai 10 tahun. Seterusnya adalah hutang jangka menengah. Jangka masa yang diambil lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari jenis hutang jangka panjang. Hutang jangka menengah ini hanya mengambil masa tidak lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Hutang jangka pendek pula adalah satu kewajiban keuangan sesuatu perusahaan yang mesti dibayar semula dalam jangka masa yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Dan perkara ini pun telah disepakati secara bersama antara kedua pihak. Dan terdapat beberapa jenis hutang jangka pendek, yaitu gaji, upah, bonus, dan pembayaran yang masih aktif. Antara contoh hutang yang boleh dikaitkan dalam organisasi seni, yaitu isu perfilman rekod KRU Studio yang belum melunaskan hutang mereka terhadap Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, yaitu FINAS. Dan pembikinan filem yang telah siap hanya tinggal ditayangkan saja lagi, tapi produser tersebut telah menghilangkan diri dari melunaskan hutang yang diberi pinjam oleh Skim Pinjaman Filem Syarikat, yaitu SPFC. Seterusnya adalah equity.
Equity adalah pembiayaan melalui equity, saham yang diterbitkan, modal atau saham sebuah syarikat, dana amanah. Tahap risiko equity, pemilik perniagaan atau perusahaan membawa masuk pelabur kebiasaannya mengurangkan pengeluaran terhadap perniagaan. Pemegang akan memperoleh pulangan dalam bentuk keuntungan, tetapi bergantung kepada peratusan keuntungan mengikut modal yang mereka keluarkan. Dan contoh yang boleh dikaitkan, contoh equity yang boleh dikaitkan dalam organisasi seni iaitu Perbadanan Kemajuan Filem Nasional iaitu FINAS telah meletakkan syarat dalam permohonan lesen produksi video dan filem. FINAS juga menjelaskan sekurang-kurangnya equity mesti dimiliki oleh rakyat Malaysia adalah sebanyak 30% dan syarat tambahan untuk sebuah syarikat adalah sebagian besar equity dimiliki oleh orang asing dan jumlah tersebut harus dipegang oleh Bumiputra dalam tempoh 5 tahun dan setelah 5 tahun lesen tersebut rakyat Malaysia akan memiliki sebagian besar equity syarikat sebanyak 30% oleh Bumiputra dan raja tersebut adalah penyata kedudukan kewangan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia pada tahun 2018 yang melibatkan jumlah liability dan jumlah equity.